Hadirin sekalian, bagi membuka majlis kita pada malam ini, marilah kita sama-sama menyanyikan nasyid Asmaul Husna, lagu negaraku, dan lagu Sabah Tanah Airku. Diminta semua untuk bersedia. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar al-Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhirus Sami'ul Basirul Hakamul 'Adl al-Latiful Khabir الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam perpaduan kepada semua yang hadir pada malam ini. Yang berusaha Al-Fadil Ustaz Syarif Muhammad Farid bin Syarif Basa, Mudir Sekolah Tahfiz Quran Al-Farid, barisan guru, staf dan semua pelajar Tahfiz Al-Farid. Juga tidak dilupakan buat semua ibu bapa dan ahli keluarga, anak-anak Tahfiz serta semua yang hadir pada malam ini yang sudi meluangkan masa bagi majlis penutupan tilawah Al-Quran anjuran Sekolah Tahfiz Quran Al-Farid tahun 2021 yang berlangsung pada malam ini. Selamat datang buat semua dan saya harap semua sentiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis tilawah Al-Quran merupakan salah satu aktiviti khusus yang sering diadakan di institusi sekolah rendah maupun menengah. Begitu juga di sekolah-sekolah agama seperti sekolah Tahfiz. Majlis ini juga julung kali pertama dilaksanakan di sekolah Tahfiz ini. Majlis ini bertujuan bagi melahirkan generasi Qurani yang bukan sahaja mempunyai kecintaan terhadap Al-Quran, malah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Di samping itu, majlis ini juga dapat mengukuhkan asas kerohanian umat Islam dalam kalangan warga sekolah Tahfiz Quran Al-Farid dan para pelajar Tahfiz khususnya. Pelaksanaan majlis tilawah Quran ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kemahiran bacaan Al-Quran dengan bertajwid dan bertalanum. Selain itu, meningkatkan hafazan ayat-ayat suci Al-Quran dalam kalangan pelajar Tahfiz. Seterusnya, bagi meningkatkan pengetahuan dan memupuk rasa cinta kepada para nabi dan Al-Quran. Dan akhir sekali, bagi membentuk sikap kemahiran sahsiah pelajar Tahfiz ke arah kebahagiaan di dunia maupun di akhir. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Sekolah Tahfiz Quran Al-Farid yang bertempat di daerah Beluran ini juga merupakan sebuah institusi Tahfiz yang pertama ditubuhkan di daerah ini. Justru itu, visi Sekolah Tahfiz ini adalah untuk melahirkan pelajar yang cerik Al-Quran dan hafal juz 30 Al-Quran menjelang tahun 2025. Selain itu, misi Sekolah Tahfiz ini juga adalah untuk melahirkan role model Al-Quran keluaran Sekolah Tahfiz Quran Al-Farid dalam 5 aspek. Yang pertama adalah yang mempunyai ilmu agama yang sempurna. Yang kedua, yang mempunyai bacaan Al-Quran yang baik. Yang ketiga, yang mengamalkan bacaan ayat Al-Quran dalam kehidupan seharian. Yang keempat, yang berakhlak terpuji. Dan yang kelima, yang mempunyai keyakinan yang tinggi dalam menghadapi kehidupan seharian. Alhamdulillah, semoga dengan rahmat dan berkat darinya, sekolah ini akan terus maju dan berkembang untuk melahirkan lebih ramai generasi Al-Quran yang mampu membawa ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian kita pada hari ini yang semakin mencabar dengan pelbagai bentuk ujian yang datang. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita melahirkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan taufik, hidayah dan kehendaknya jua majlis tilawah Al-Quran peringkat Sekolah Tahfiz Quran Al-Farid bagi tahun 1443 Hijrah bersamaan dengan tahun 2021 Masihi telah dapat dijalankan sehingga ke penghujungnya pada malam ini. Sama-samalah kita berdoa semoga dengan sokongan daripada semua yang hadir terhadap majlis tilawah Al-Quran pada malam ini akan melahirkan pelajar sebagai insan yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kita pohon agar majlis kita pada malam ini mendapat keberkatan daripadanya. Untuk tujuan itu, saya bagi majlis menjemput dengan sukacitanya
Encik Jumaat bin Jainuddin yang merupakan imam Sekolah Tahfiz Quran Al-Farid untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Karim. Ya Allah, sempena majlis tilawah Al-Quran pada kali ini, kami menadat tangan memohon rahmat dan keberkatan serta petunjuk Al-Quran yang sentiasa Engkau pelihara di bawah kebesaran dan keagungan-Mu. Berikanlah dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam semua urusan hidup untuk kebahagiaan dunia juga akhirat. Ya Allah yang bersifat sempurna dan penuh kemuliaan, kami memohon ihsan kepadamu. Kurniakanlah kepada kami nikmat kestabilan, kesejahteraan dan keselamatan. Lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarkanlah kami dari segala rupa bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Pimpinlah kami sekalian ke jalan yang Engkau redai buat selama-lamanya. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, perbaikanlah akhir hayat kami dalam segala perkara. Selamatkanlah kami daripada kenistaan hidup di dunia dan siksaan di akhirat. Ya Allah, anugerahkanlah bagi kami ketakutan kepadamu yang dapat menghindarkan kami daripada berbuat maksiat kepadamu, ketaatan yang dapat menyampaikan kami kepada syurgamu, keyakinan yang dapat memberikan kami kesabaran di dalam menghadapi musibah kamu. Berikanlah kenikmatan kepada kami dengan pendengaran, penglihatan dan akal fikiran yang sempurna selama hidup kami. Ya Allah, kami memohon daripadamu dengan penuh harap agar majlis dan segala program pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Jumaat bin Jainuddin yang telah memimpin bacaan doa sebentar tadi. Semoga kita semua mendapat berkat dan inayah daripadanya. InsyaAllah, hadirin sekalian, saya percaya penganjuran majlis ini bukan sekadar untuk meraih kejayaan anak-anak menamatkan acara pertandingan pada malam ini. Tetapi apa yang paling penting ialah message yang hendak disampaikan dan pengertiannya kepada kita. Penghayatan kepada isi kandungan ayat-ayat suci Al-Quran melalui acara tilawah dan hafazan. Message-message yang ingin disampaikan melalui alunan nasyid yang merdu dan nilai-nilai murni serta cara hidup Islam yang disampaikan melalui pertandingan dai cilik juga dapat memberi kita inspirasi dan galakan untuk kita lebih berusaha mendekatkan diri kepada ilahi dan menguasai segenap bidang ilmu pengetahuan. Ini kerana Al-Quran banyak mengajak dan menyeru manusia untuk menimba dan memartabatkan ketinggian ilmu dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Kata pepatah, burung merak, burung kenari, terbang hinggap di kayu jati. Bacalah Al-Quran setiap hari buat bekalan di akhirat nanti. Oleh itu, majlis diteruskan. Saya dengan sukacitanya menjemput yang berusaha Al-Fadil Ustaz Syarif Muhammad Farid bin Syarif Basah, Mudir Sekolah Tahfiz Quran Al-Farid, untuk menyampaikan ucapan
seterusnya merasmikan majlis penutupan tilawah Al-Quran pada malam ini. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Saudara Idlan, tidak lupakan barisan guru dan juga staf Sekolah Tahfiz Quran Al-Farid, ibu bapa serta pelajar Sekolah Tahfiz Quran Al-Farid. Tidak lupakan para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada hari ini bersama-sama untuk menjayakan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Sekolah Tahfiz Quran Al-Farid bagi tahun 2021. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ramai para peserta yang sudi menyertai Majlis Tilawah Al-Quran yang diadakan. Ada 4 pertandingan yang telah pihak sekolah sediakan. Yang pertama, pertandingan tilawah Al-Quran. Yang kedua, pertandingan hafazan Al-Quran. Yang ketiga, pertandingan da'i cilik. Dan keempat, pertandingan nyanyian nasyid secara solo. Alhamdulillah, kepada yang berjaya, saya selaku mudir ingin mengucapkan tahniah. Manakala yang tidak berjaya, jangan bimbang dan jangan putus asa, kerana kegagalan pada hari ini merupakan kejayaan pada hari yang seterusnya. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Tuan Pengerusi ada mengatakan tadi bahawa tujuan Majlis Tilawah Al-Quran ini diadakan adalah untuk mengasah bakat anak-anak pelajar tahfiz yang berumur 7 hingga 12 tahun. Selain itu, dapat membantu pelajar bagi membangkitkan keyakinan diri. Di samping itu, ibu bapa, guru-guru bekerjasama untuk membantu anak-anak tahfiz ini tampil dengan yakin, tampil untuk menjadi para da'i, para pendakwah seawal umur 7 hingga 12 tahun. Maka objektif ini akan tercapai sekiranya pelajar ini mampu membuat rakaman video yang berkualiti tinggi. Alhamdulillah. Ini meskipun kita dilanda COVID-19, tetapi kita mampu untuk menjayakan Majlis Tilawah Al-Quran secara siar langsung di live page FB Sekolah Tahfiz Quran Al-Farid. Jadi saya selaku mudir Sekolah Tahfiz pada hari ini ingin merasmikan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Sekolah Tahfiz Quran Al-Farid Beluran Sabah bagi tahun 2021 dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan yang telah disampaikan oleh yang berusaha Ustaz Syarif Muhammad Farid bin Syarif Basah, Mudir Sekolah Tahfiz Quran Al-Farid. Terima kasih di atas ucapan beliau. Maka tibalah masa yang ditunggu-tunggu oleh semua, khususnya para pelajar tahfiz, kerana sekarang saya selaku pengerusi majlis akan mengumumkan pemenang bagi setiap acara yang telah dipertandingkan, dan diharap semua tidak ke mana-mana kerana saya akan mempersembahkan rakaman bagi pemenang pertandingan da'i cilik dan soloh nasyid. InsyaAllah sama-sama kita saksikan. Baiklah, saya mulakan dengan pengumuman keputusan pertandingan bagi acara tilawah Al-Quran. Tempat ketiga dimenangi oleh Nias Kamra dengan markanya 69 markah. Tempat kedua dimenangi oleh Mustiadi bin Zaidun dengan markanya 75 dan markah. Johan. Tempat pertama dimenangi oleh Musfira dengan markanya 79 markah. tahniah diucapkan buat semua pemenang. Seterusnya, saya akan mengumumkan keputusan bagi pertandingan acara da'i cilik.
Tempat ketiga dimenangi oleh adik. Muhammad Sazila dengan markanya 76 markah. Tempat kedua dimenangi oleh adik. Ainur Madiha dengan markanya 81 markah. Dan Johar tempat pertama dimenangi oleh adik. Nuris Iza Fariza Azza markanya 88 markah. Alhamdulillah, tahniah kepada semua pemenang. Seterusnya, marilah kita sama-sama menyaksikan rakaman pemenang bagi acara Dai Cilik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Sazila bin Abdul Rahman, ingin menyampaikan tazkirah ringkas yang bertajuk kelebihan menunaikan ibadah solat. Tunggu sebentar dulu, tunaikan cepat kewajibanmu. Sembahyang fardu di awal waktu, ikut sunnah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nama diberi Muhammad Sazila bin Abdul Rahman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada hari ini saya ingin menyampaikan tausiah yang berjudul kelebihan menunaikan ibadah solat. Sudah menjadi sunatullah. Setiap perbuatan pasti ada balasan. Begitulah dengan ibadah solat yang kita kerjakan. Pasti ada ganjaran. Akan tetapi, apakah ganjaran-ganjaran tersebut? Mari sama-sama kita kongsikan. Hikmah solat kepada orang-orang Islam yang beriman. Hikmah atau kelebihan solat kepada kita sebagai Islam ada 3. Antaranya ialah: pertama, salat untuk menyembah dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Salat adalah jalan bagaimana untuk sentiasa mengingati Allah Taala. Tidak ada jalan lain untuk kita hamba yang beriman ini untuk berhubung dengan Allah melainkan dengan hanya menunaikan ibadah salat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah pada ayat 152, yaitu fazkuruni azkurukum, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Hal ini kerana pengaruh atau kesan positif solat kehidupan kita dan umat Islam terlalu besar, terutama dalam membentuk jiwa agar sentiasa mengingati Allah setiap waktu, tempat maupun keadaan. Yang kedua, tanda pengabdian dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Salat juga merupakan tanda pengabdian dan syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala nikmat dan rahmat yang Allah kurniakan kepada kita. Firman-Nya yang bermaksud, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Hal ini kerana bukti seseorang menyatakan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, yaitu solat mencegah perkara keji, mungkar dan gegana sosial. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Inna salatan tanha 'anil nafsya'i wal munkar. Maksudnya, sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya sebentar tadi dapat menjadi menyuntik jazbah kita yang mendengar. Untuk memastikan pahala tuan-tuan dan puan-puan berterusan, mari sama-sama kita amalkan dan kongsikan kepada saudara kita yang lain.
Sekian daripada saya, Muhammad Sazilan Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Semoga kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nama diberi Ainur Madiha binti Nun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Insyaallah pada hari ini saya ingin menyampaikan tazkirah singkat yang bertajuk di antara sifat orang yang beriman. Orang beriman meninggalkan dosa, hidupnya tenang, mati pun bahagia, diberikan pahala berupa syurga, penuh kenikmatan yang luar biasa. Saudara-saudari seimanku, asas kekuatan kita sebagai orang Islam adalah iman. Namun, mesti saudara-saudari tertanya-tanya, apakah tanda-tanda iman itu? Jom, mari kita kupas serba sedikit apakah sifat orang yang beriman. Baik, antara sifat orang yang beriman ada 3, yaitu pertama, memiliki rasa takut di dalam hatinya. Allah Ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna allazina iza zakarillahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman ialah mereka, bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Orang beriman apabila disebutkan nama Allah, muncul rasa takut dalam hatinya, kerana keagungan Allah. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang berkeinginan melakukan maksiat, kemudian ia teringat Allah, dia segera beristighfar atas perbuatannya. Kedua, iman bertambah ketika ayat Quran dibacakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Anfal ayat 2 yang bermaksud, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Hal ini menjadi keimanan seseorang ketika Al-Quran dibaca baik oleh dirinya ataupun orang lain. Ia dapat mengambil manfaat dengan bertambahnya rasa iman. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Lantas, Ibnu Mas'ud pun bertanya, bagaimana aku membacakan Al-Quran sedang Al-Quran diturunkan untukmu? Rasulullah SAW pun menjawab, sungguh aku senang mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Ibnu Mas'ud pun membaca surah An-Nisa. Tatkala sampai pada ayat 41, maka Nabi mengatakan, cukup, aku pun memandangi Nabi dan melihat mata baginda berlinangan air mata. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang terakhir ialah tawakal hanya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb-Nya mereka bertawakal. Orang yang beriman akan menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Akan tetapi, tawakal seseorang yang beriman akan disertai dengan amalan dan ikhtiar. InsyaAllah saudara-saudari seimanku yang dirahmati Allah sekalian, semoga dengan perkongsian ini akan menjadi asbab meningkatnya semangat kita untuk sama-sama berusaha mendapatkan ridha Allah. Allah itu adalah Maha Perkasa. Siapa berusaha mendapatkan Allah, maka dia akan dapat segala-galanya. InsyaAllah. Sekian dari saya Ainur Madiha binti Nun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, penat betul cardut hari ni. Pagi pergi sekolah, petang jual kuih. Kalau rezeki baik, Alhamdulillah. Kalau kurang baik pun, Alhamdulillah. Rezeki kan daripada Allah. Cakap pasal rezeki ni. Kawan-kawan tahu tak siapa malaikat yang membawa rezeki? Tahu?
Alhamdulillah. Kita hafaz nama-nama malaikat ya kawan-kawan. Jom nyanyi bersama saya. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Israil, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Sehat? Alhamdulillah. Malaikat ialah makhluk yang diciptakan daripada cahaya, tidak berjantina, mempunyai tugas masing-masing, dan sentiasa taat kepada perintah Allah. Kita wajib beriman kepada malaikat, kerana ia adalah rukun iman yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Maksudnya, semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Surah Al-Baqarah ayat 285. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita tentang kewajiban beriman kepada Allah, malaikat, kitab, dan rasulnya. Malaikat ini bilangannya sangat banyak, namun yang wajib kita percaya ada 10 sahaja. Malaikat mempunyai tugas masing-masing. Contohnya, malaikat Jibril menyampaikan wahyu daripada Allah pada Rasulnya. Mikail pula turunkan rezeki. Dapat rezeki, ucaplah Alhamdulillah. Malaikat Ridwan menjaga syurga. Wajahnya manis berseri sinarnya. Malaikat Malik menjaga neraka. Berdoalah kita moga tidak ke sana. Kawan-kawan, malaikat ini sangat taat dan patuh kepada perintah Allah. Bukan macam kita, yang kadang lalai menunaikan perintah Allah. Namun, jika kita rajin beribadah, kita tidak boleh berasa sombong dan angkuh dengan ibadah yang kita lakukan. Kerana sifat sombong dan angkuh hanya akan memusnahkan diri. Kawan-kawan pernah dengar nama Azazil tak? Mengikuti roh, Azazil ialah Sayyidatul Malaikat yang telah beribadah selama beribu-ribu tahun. Namun, kerana sombong dan tak mahu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, Azazil telah dikeluarkan dari syurga. Oleh itu kawan-kawan, marilah kita menjadi hamba Allah yang patuh dan taat kepada perintahnya, sebagaimana para malaikat yang setia kepada Tuhannya. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Berbaju Melayu, berkain pelikat, pergi bersolat di surau Abdullah. Marilah beriman kepada malaikat, bertambah keyakinan kepada Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seterusnya saya akan mengumumkan keputusan bagi pertandingan acara hafazan Al-Quran. Tempat ketiga dimenangi oleh adik Mustiadi bin Zaidun dengan markanya 75 markah. Tempat kedua dimenangi oleh adik Syawal dengan markanya dan 76 Johan. markah. Tempat pertama dimenangi oleh adik Azharul dengan markanya 83 markah. Tahniah diucapkan buat semua pemenang. Akhir sekali, saya akan mengumumkan keputusan bagi pertandingan nyanyian soloh nasyid. Baiklah, tempat ketiga dimenangi oleh adik Nur Nazira dengan markanya 75 markah. Tempat kedua dimenangi oleh
adik Nur Khairunisa dengan markanya dan 83 Johan. markah. Tempat pertama dimenangi oleh adik. Muhammad Sazilan dengan markanya 86 markah. Alhamdulillah. Tahniah kepada semua pemenang. Seterusnya, marilah kita sama-sama menyaksikan rakaman pemenang bagi acara nyanyian solo nasyid. Bidadari di dadam, bidadari di dadam, bidadari di dadam, bidadam. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya sana doana. 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 Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di syurga. Saat terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana.
wabarakatuh. Ana Muhammad Sazilan bin Abdul Rahman ingin menyampaikan sebuah lagu yang bertajuk Ma'al Hijrah. Terimalah. Alhamdulillah, tak hanya diucapkan buat semua pemenang dalam semua acara. Yang tidak berjaya, jangan berputus asa dan coba lagi. InsyaAllah ada rezeki pada masa akan datang. Diharapkan dengan perancangan Majlis Tilawah Al-Quran ini dapat memberi info serta impak kepada seluruh warga sekolah Tafiz Quran Al-Farid. Semoga usaha yang bersungguh-sungguh ini akan diberkati Allah Subhanahu wa taala dan dikira sebagai suatu amal ibadah. Baiklah, saya akhiri majlis kita pada malam ini dengan peribahasa. Ikan terubuk, ikan tenggiri, terbang tinggi si burung murai, hinggap seekor di atas dahan, pengacara mohon mengundur diri. Maaf di pohon menutup tirai, kiranya bicara mengguris perasaan. Sekian saja untuk malam ini. Jika terkasar bahasa, harap dimaafkan. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekilafan diri saya sendiri. Saya akhiri majlis penutupan tilawah Al-Quran kita pada malam ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh, dan sekian, terima kasih. Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiran-Mu ya Rabb, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naungan-Mu, kasih sayang-Mu, bantuan dalam setiap gerak-geriku. Kaulah yang terpaling penting buatku ya Allah. Thank you for all of the uprightness. Di perjalananku sering saja aku tersungkur, pilu rasa dibelenggu. Di waktu senangku tak pernah sekali bersyukur, semuanya jadi debu. Tidakkah aku melihat cintamu yang penuh nikmat? Thank you Allah for every single beat of my heart, even though when life is so hard, you're by my side. Karena Allah segala-galanya bagiku, sebenar-benarnya darimu. Thank you Allah. Dah 2 minggu ibu kita pergi. Dan sekarang Alung lah yang mengambil tugas ibu untuk jaga adik-adik semua. Semalam Peguam dah pun bacakan wasiat yang ibu tinggalkan untuk kita semua adik-beradik. Angah harap semua puas hati dan okey ya. Sebab itulah Alang datang sini malam ni. Sebab nak bicara pasal wasiat ni. Alang, relax lah. Itulah yang Angah masukkan. Kita kan nak berbincang sekarang ni. Budi sama macam Alang. Budi tak setuju dengan semua ni. Ni tidak adil. Alah, janganlah macam ni akak semua. Ucu yang paling bongsu, Ucu hormat keputusan korang semua. Tapi jangan disebabkan harta kita semua bergaduh.